Hai semua, selamat kembali ke online classroom Cikgu Teo. Dalam video ini kita akan tengok topik yang paling akhir, bab 5, iaitu sistem pembekalan air. Tahukah awak dari manakah air pilih disalurkan ke rumah? Sebenarnya, kita ada sistem pembekalan air. Dan gambar ini macam kecil sikit kan? Jadi sila rujuk buku teks muka surat 116. Sistem pembekalan air ini melibatkan banyak tangki. Setiap tangki ada fungsi dia sendiri. Jadi kita akan tengok satu persatu. So, air daripada takungan air ini akan disalurkan masuk ke tangki penapisan. Okey, tangki penapisan ini berfungsi untuk menyingkirkan benda asing yang lebih besar. Okey, menyingkirkan benda asing yang besar, contohnya ranting kayu dan juga daun. Selepas itu, air ini akan dipam masuk ke tangki pengoksidaan. Tangki pengoksidaan ini kita pam masuk gas oksigen ke dalam air. Okey, kenapa? Untuk menyingkirkan bau dan juga rasa yang tak menyenangkan. Lepas tangki pengoksidaan ini, kita akan salurkan air ke tangki penggumpalan pula. Dalam tangki ini kita akan campur ataupun tambah dua jenis bahan ke dalam air kita, iaitu alum dan juga kapur mati. Marilah kita tengok apakah fungsi alum dan juga kapur mati ini ya. So, alum dimasukkan ke dalam air supaya zarah-zarah lumpur boleh melekat bersama menjadi gumpalan yang lebih besar, iaitu dia akan bergumpal. Dan kalau dia jadi gumpalan yang lebih besar, dia lebih berat dan dia akan tenggelam ke bawah. Jadi alum ini dia macam super glue lah. Okey, dia lekat-lekatkan zarah-zarah lumpur ni supaya dia membentuk gumpalan yang besar. Kapur mati pula, nama kimia dia kalsium hidroksida, adalah sejenis alkali. Dia ditambah untuk mengurangkan keasidan air. Seterusnya, lepas kita sudah campurkan alum dan juga kapur mati, air ini akan disalurkan masuk ke tangki pengenapan. Okey, ingat lagi tak tadi Cikgu Teo kata alum dimasukkan ke dalam air ini supaya zarah-zarah lumpur boleh membentuk gumpalan yang besar kan? So, gumpalan yang besar ini, okey, dekat tangki pengenapan, air akan ditinggalkan di sini untuk sekejap supaya gumpalan ini boleh mendap ke bawah. Okey, dia akan mendap atau tenggelam ke dasar tangki yang kemudiannya akan disingkirkanlah. Okey, so air di atas ini akan menjadi lebih jernih. Dan air yang lebih jernih ini, okey, seterusnya akan dimasukkan atau disalurkan ke tangki penurasan. Jadi kita ada 3 lapisan ataupun 3 peringkat penapisan ni. Okey, yang pertama sekali tadi dekat tangki pertama tu, tangki penapisan di mana kita tapis dulu benda asing yang bersaiz besar. Lepas tu dekat tangki penggumpalan dan pengenapan ini kita singkirkan pula zarah-zarah lumpur yang sudah menjadi gumpalan dan tenggelam ke bawah. Dan benda asing terampai yang selebihnya akan disingkirkan melalui tangki penurasan. Tangki penurasan ini macam water filter kat rumah kamu lah, ya. So, dalam itu ada penapis ataupun ada lapisan-lapisan pasir yang boleh singkirkan benda asing terampai yang lebih halus. Okey, seterusnya air yang sudah melalui tangki penurasan tadi akan disalurkan masuk ke tangki rawatan yang terakhir, iaitu tangki pengklorinan dan pemfluoridaan. Seperti nama tangki ini, kita masukkan 2 bahan, iaitu sebatian fluorida dan juga klorin. Ingat lagi tak kenapa kita masukkan klorin? Video yang sebelum ini Cikgu Teo pernah cerita tentang kaedah pembersihan air. Klorin ini boleh
membantu dalam membunuh mikroorganisma di dalam air. Dan sebatian fluorida yang kita guna adalah natrium fluorida, dimasukkan ke dalam air untuk mengelakkan perebutan gigi. Ingat balik dekat video yang sebelum ini bila kita bincang tentang kaedah pembersihan air penyulingan. Cikgu Teo pernah bagi tahu air suling tidak sesuai dijadikan air minuman. Kenapa? Sebab dia tidak ada natrium fluorida. Kita perlukan natrium fluorida ini untuk mengelakkan perebutan gigi. Jadi air sekarang ni sudah dianggap pada setakat ini air dianggap sudah bersih dan sudah selamat untuk digunakan. Jadi air daripada tangki pengklorinan dan pemfluoridaan ini akan disalur masuk ke tangki air bersih yang seterusnya akan dipam ke tangki simpanan sebelum dia diagihkan ke rumah-rumah awak semua. Seterusnya kita akan tengok satu topik yang agak serius tapi sangat penting, iaitu kelestarian air. Dekat Malaysia, sungai merupakan sumber air yang utama. Tapi pencemaran air, tengok gambar ni. Air ni macam mana pula kita nak gunakan? Pencemaran ni akan menjadikan air kita tak sesuai untuk kita guna dan juga dia akan datangkan kesan yang agak negatif untuk alam sekitar kita. So kita nak mengenal pasti beberapa jenis bahan pencemar air dan cara kita boleh mengatasi dia. Okay, yang pertama sekali, yang paling dekat dengan kita lah, iaitu bahan buangan domestik, iaitu sisa-sisa yang kita hasil daripada rumah kita. Okay, so macam mana kita nak mengatasi bahan pencemar ini daripada mengakibatkan pencemaran air? Yang pertama sekali, kita boleh menaik taraf sistem pembentungan di seluruh negara. Yang seterusnya, kita boleh mendidik masyarakat kita tentang cara pembuangan sampah yang betul dan juga menyediakan kemudahan sanitasi yang lebih sempurna, terutama sekali di kawasan pedalaman. Yang seterusnya adalah sisa ataupun bahan buangan daripada industri. Contohnya daripada kilang lah. So, cara kita boleh mengatasi pencemaran air daripada bahan pencemar ini adalah menguatkuasakan undang-undang supaya kita boleh memastikan bahan buangan daripada kilang ini mesti dirawat dahulu sebelum dibuang terus ke dalam sungai. Okay, boleh rujuk skrin beberapa peraturan ataupun undang-undang yang ada kaitan dengan pencemaran air. Seterusnya, bahan kimia dalam pertanian pula. Okay, ini biasanya adalah racun serangga ataupun baja yang bersifat kimia. Jadi, kita boleh mendidik para petani untuk guna baja dan juga racun perosak yang bersifat terbiodegradasi. Apa dia terbiodegradasi? Baja dan racun perosak jenis ini tidak akan mendatangkan pencemaran ke alam sekitar kita. Dia lebih mesra alam. Okey? Dan akhir sekali adalah tumpahan minyak, terutama sekali daripada kapal-kapal yang besar ni. So, kita boleh membendung dan memunggut tumpahan minyak di laut ini menerusi rancangan kontingensi Kebangsaan Kawalan Tumpahan minyak semakan tahun 1999 atau /2000. Maaf ya, ini tumpahan bukan tumbahan. Silap ejaan Cikgu Teo pula ya. Okey. Dan juga kita boleh minta bantuan daripada unit udara polis kita untuk menjalankan atau mempertingkat pengawasan melalui udara. Jadi, itu sahaja daripada Cikgu Teo dalam video ini. Cikgu Teo ingin mengucapkan tahniah. Kita sudah habis bab 5. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya di mana kita akan masuk bab 6 ya. Bye. Kalau awak telah belajar sesuatu yang baru hari ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ya.